غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات. اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل، واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة، وللرزق يا رزاق كلنا مسهلا، وبالخير يا فتاح فافتح لنا، وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama-tama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Haji Zamri selaku pengurusi semua. Naib pengurusi. Pengurusinya? Pengurusi sakit perut. Terima kasih banyak-banyaklah di atas kesudian menerima kehadiran saya di sini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Untuk sama-sama kita membuat program pengisian waktu duha kita, insya-Allah seperti mana yang boleh jadi tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat sedia maklum dah daripada pengurusi boleh jadi untuk mengisikan waktu duha kita pada setiap minggu hari Ahad, pada setiap minggu ke-2 dan 4 dengan kelas pengajian insya-Allah. Sebenarnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pada zahirnya kita yang merancang benda ni, tapi hakikatnya sebenarnya kita ni telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, ibu bapa sekalian, sebenarnya nama-nama kita ni telah dipilih oleh Allah dalam ramai-ramai kelompok kumpulan umat manusia yang berada di atas muka bumi ini. Alhamdulillah betapa bertuahnya kita, sebab nama-nama kita ni Allah telah senaraikan di dalam senarai golongan orang-orang yang mendapat perhatian yang khusus daripada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil saya dan para muhibbin sekalian boleh menghadirkan diri di sini kalau tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tanda-tanda kasih sayang Allah kepada mana-mana hamba yang apabila Allah kehendak menjadikan seseorang itu orang yang baik di sisi Allah, apabila Allah Ta'ala mengendaki menerima segala amal kebajikan seseorang itu, apabila Allah Ta'ala mengendaki memberi keselamatan dan kesejahteraan kepada seseorang itu di dunia dan di hari akhirat, di antara caranya Allah Ta'ala akan memilih seseorang itu, Allah Ta'ala akan mengambil seseorang itu untuk duduk di dalam majlis ilmu. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan hadirin hadirat, ibu bapa yang saya kasihi, lagi saya hormati sekalian. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini, yang kita program yang kita buat ni menjadi asbab kita semua mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada suatu majlis yang sangat-sangat mulia di atas muka bumi ini, meskipun perhimpunan raja-raja sekalipun, tidak sama di dalam majlis yang sedang tuan-tuan dan perempuan hadiri sekarang.
Tidak ada suatu majlis yang paling mulia di sisi Allah di atas muka bumi ni, melainkan majlis yang di dalamnya disebutkan nama-nama Allah, majlis yang disebutkan di dalamnya hukum hakam Allah. Dikatakan majlis ilmu ataupun taman-taman syurga, taman-taman syurga. Boleh jadi selama hidup kita barangkali 50 tahun, 60 tahun, 80 tahun, tak pernah sekali pun kita dijemput oleh raja untuk duduk di dalam majlis raja-raja, menjadi tetamu raja. Rasanya tak ada lagi. Di kalangan kita, maknanya Allah SWT Muhammad minta maaf lah. Meskipun umur kita dah banyak, boleh jadi tak sekali pun kita pernah dijemput oleh raja duduk dalam majlis raja-raja. Tapi subhanallah, Allah Ta'ala tu maha mengkehendaki. Kehendak dia tak ada siapa boleh halang, kehendak dia tak ada siapa boleh bakar. Itulah di antara sifat Tuhan. Dia bebas mentadbir, ikut kehendak dia. Allah mentadbir mengikut kehendak dia, bukan mengikut kehendak kita. Apabila Allah Ta'ala mengkehendaki seseorang itu nak dijadikan kekasih Allah, Allah akan pilih siapa-siapa pun, meskipun dia ahli maksiat, meskipun dia banyak leka, banyak lupa, banyak lalai, banyak lara. Tapi bila Allah kehendak menjadikan dia orang soleh Allah akan ambil dia. Itu hak Allah, itulah Tuhan. Sifat Tuhan ini dia bebas mentadbir ikut kehendak dia. Jadi alhamdulillah, dalam banyak-banyak orang yang leka, orang yang lupa, orang yang lalai, orang yang banyak dosa, banyak maksiat zahir batin ni, kita ni dipilih oleh Allah SWT. Alangkah bertuahnya kita, tuan-tuan. Alangkah bertuahnya kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti mana Nabi SAW bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa-siapa yang Allah Ta'ala kehendak memberikan kebaikan, kebajikan bagi diri mereka, dengan makna segala amal ibadatnya nanti diterima, laku di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya Allah Ta'ala akan memberikan kefahaman ilmu agama kepada mereka. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendak, mereka itu diberi kebaikan, kebajikan, dengan makna amalannya diterima oleh Allah, yufaqihu fiddin, Allah Ta'ala akan menjadikan dia orang yang mengerti, yang memahami tentang agama. Bagaimana cara Allah Ta'ala memberi kefahaman agama? Dengan Allah Ta'ala memanggil, mengambil, mengumpulkan kita di dalam majlis ilmu. Ini khabar gembira. Ini khabar gembira daripada Nabi SAW. Jadi mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang bersyukur dengan segala nikmat yang dipinjamkan oleh Allah. Apa maksud bersyukur? Menggunakan segala nikmat itu kepada perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekarang ni kita ditolong oleh Allah, diberi taufik menggunakan nikmat sihat kita, nikmat akal kita, nikmat pelihatan, pendengaran, tubuh badan kita digunakan untuk perkara-perkara yang diredai oleh Allah. Itulah yang dipanggil orang yang bersyukur. Mudah-mudahan nikmat ini dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai nyawa kita diambil oleh Allah. Begitulah juga kita doa, kita mendoakan kepada Allah, berdoa kepada Allah agar yang lain-lain, saudara mara kita, adik-beradik kita, sahabat andai kita, kenalan-kenalan kita, ahli qaryah kampung kita, tidak terkecuali siapa pun, mudah-mudahan dipilih oleh Allah, dijemput oleh Allah, duduk di dalam kumpulan orang-orang yang kasihkan ilmu. Jadikan diri kita orang yang berkongsi ilmu agama, yang mengajar ilmu agama. Kalau tak boleh duduk situ, duduk pada kelompok yang kedua. Jadi orang yang menuntut ilmu, yang suka belajar agama. Kalau tak boleh juga, jadikan diri kita orang yang suka mendengar ilmu-ilmu agama, suka duduk mendengar ceramah-ceramah ilmu agama. Ataupun tak boleh juga nak jadi situ, nak duduk dalam kelompok tu, duduk dalam kelompok yang keempat, kasih akan orang yang menuntut ilmu. Kita tak menuntut ilmu, tapi kita kasih dengan orang yang menuntut ilmu, kasih dengan orang yang menyebarkan ilmu, kasih dengan majlis-majlis ilmu. InsyaAllah ada harapan. InsyaAllah ada harapan nanti di hari kiamat. Jangan letakkan diri kita pada kelompok yang kelima. Mengajar pun tidak, mengaji pun tidak, mendengar agama pun tidak, kasih dengan majlis ilmu pun tak, bahkan membenci pula. Na'udzubillah min dzalik. Golongan ni celaka dunia akhirat. Nabi SAW pernah bersabda yang maksudnya ilmu yang bermanfaat ni, tuan-tuan perempuan hadirin hadirat, tidak akan diberi melainkan untuk orang yang bahagia saja. Ilmu agama ni Allah tak akan beri
kecuali untuk orang yang bahagia je. Siapa dia? Tuan-tuan ni lah. Alhamdulillah, Alhamdulillah kita dipilih. Nabi tak dusta, Nabi tak dusta. Mustahil Nabi berbohong, mustahil Nabi berdusta, mustahil Nabi berbohong. Nabi mengkhabarkan ilmu tidak akan diberi melainkan untuk orang yang bahagia saja. Orang-orang yang Allah Ta'ala nak memberi kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang-orang ni saja yang Allah akan beri mereka ilmu, panggil mereka dudukkan dalam majlis ilmu. Tapi sebaliknya, na'udzubillah min zalik, mudah-mudahan kita tak tergolong dalam golongan yang kedua ni. Bahkan ilmu itu Allah Ta'ala akan mengharamkan, Allah akan tegah, Allah akan haramkan ilmu-ilmu ini daripada golongan yang celaka dunia akhirat. Maksudnya apa tu? Maksudnya orang yang hidupnya atas dunia ni tak nak belajar agama, tanda-tanda mendapat kecelakaan dunia akhirat tu ada dah. Dah ada dah. Tanda-tanda nak mendapat celaka dunia akhirat tu ada dah. Di sisi mana tadi? Orang yang waktu hidupnya tidak mahu menuntut ilmu agama. Kenapa dikatakan celaka? Kerana segala amal yang dilakukan takkan diterima oleh Allah. Yang dinamakan amal ataupun ibadat ni perlu berdasarkan ilmu pengetahuan. Perlu ada ilmu. Kita nak beramal, sama ada amalan zahir ataupun amalan yang batin, mesti ada ilmu. Ilmu itulah yang menjadi sebagai panduan, pedoman. Bagaimanakah cara untuk kita melakukan sesuatu jenis ibadat? Kerana ibadat tu sendiri ada undang-undang dan peraturan-peraturan yang tertentu. Ada pantang larang. Ibadat ni bukan milik kita tapi milik Allah. Bila Allah yang memerintahkan ibadat, maka ada undang-undang yang tertentu Allah perintahkan untuk melaksanakan ibadat tadi, agar ibadat tadi betul cara pelaksanaannya, betul syarat rukunnya, betul keikhlasannya, betul akidahnya, betul i'tiqadnya, dan pandai menjaga pahala tadi, sehingga pahala tadi boleh dibawa balik sampai hari kiamat besok. Sebaliknya, kalau kita beribadat semata-mata beribadat dan membelakangkan ilmu, percayalah sesungguhnya amalan yang kita buat itu pasti tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dimaksudkan kecelakaan di dunia tadi. Kita dah buang masa, buang tenaga, kadang-kadang ada ibadat yang perlukan modal, wang ringgit, harta benda, betul. Tiba-tiba akhirnya balik kiamat dengan tangan kosong. Bukan tangan kosong daripada pahala, bahkan terisi dengan dosa-dosa yang kita bawa. Kerana ketaatan ni, ibadat ni bila dibuat dalam keadaan tidak sah, dia jadi maksiat. Dia jadi maksiat, tuan-tuan. Contoh macam solat. Solat yang kita dirikan, wajib didirikan solat yang sah. Mesti wajib mendirikan solat yang betul, yang sah. Maksudnya, kalau kali pertama tu kita solat zuhur, tiba-tiba solat zuhur kita tu tidak sah disebabkan oleh tak cukup syarat. Contohnya kita solat sebelum masuk waktu, ataupun kita solat dalam keadaan masih berhadas besar, ataupun kita solat dalam keadaan tidak menutup aurat. Wajib diulang solat yang betul. Dia bukan asalkan solat biar tak sah. Dah solat ke? Dah. Sah ke tidak? Tak sah. Dah tu tak ulang balik. Tak apalah, aku dah solat. Tak boleh. Wajib diulangi sehingga menggugurkan fardu. Sebab besok zuhur yang lain pula dah. Hari ni zuhur hari ni, besok zuhur lain. Makna zuhur yang hari ni mesti kita tunaikan dengan cara yang betul, sehingga menggugurkan fardu zuhur atas diri kita pada hari ni. Nampak tak? Seandainya kita tak nak ulang semayang zuhur yang salah tadi, sesungguhnya kita telah melakukan maksiat. Sebab tu kata ulama, kalau kita tak nak belajar ilmu syariat, ilmu fiqh ni, menjadikan asbab kita jatuh ke dalam maksiat. Apabila amal tu dilakukan dengan salah dan tak diterima oleh Allah, dia jadi maksiat. Maksudnya kita termasuk dalam golongan orang yang tidak mendirikan solat lagi. Meninggalkan solat ni ada dua makna. Yang pertama, tak solat langsung. Memang tak solat langsung. Makna yang kedua, solat tapi solatnya tidak sah. Jadi dua-dua ni sama je. Cuma yang kedua tadi penat. Yang nombor satu tadi dia untung sebab dia relax tak solat. Dia relax tak solat. Zuhur, asar, maghrib dia langgar je. Dia tak solat. Yang kedua ni tadi zuhur semayang, asar semayang, maghrib, subuh bangun semayang. Tapi 2 kali 5 juga jatuh dalam maksiat dulu. Dengan sebab itulah pentingnya menuntut ilmu ni tu. Khususnya ilmu fardu ain.
Khususnya ilmu fardu ain. Kita tengok sekarang ni ramai, adalah banyak kesedaran. Sekarang ni kita tengok orang berhijrah, orang menuntut ilmu, tapi cara tadi tu, mereka membuat ibadat tadi mengikut kehendak hawa nafsu ataupun meniru-niru kan. Padahal ilmu yang penting untuk kita orang yang baru nak mendekatkan diri dengan ibadat ni, kita tak peduli. Kita belakangkan kerana ikut kawan-kawan yang dah lama beribadat. Ramai yang pergi belajar ilmu-ilmu fardu kifayah, sedangkan yang fardu ain tak belajar lagi. Ini yang menjadi asbab nanti amalan kita takkan diterima oleh Allah. Meskipun pada zahir nampak bagus dah menuntut ilmu, tapi kalau cara menuntut ilmu tadi tak betul, kita tadika ataupun pratadika pergi belajar ilmu 3 dan 5 takkan sampai maksud, tuan-tuan. Dulukan ilmu fardu ain, di samping itu belajar yang fardu kifayah. Apa dia ilmu yang fardu ain? Tauhid untuk akidah, tasawuf untuk masalah perjalanan hati kita. Bagaimana nak menghasilkan keikhlasan, bagaimana nak membersihkan hati kita daripada penyakit-penyakit yang menjadi asbab amalan yang sah tadi tidak mendapat pahala daripada Allah, ataupun amalan yang kita dah buat, pahala yang kita telah kumpulkan tadi jadi rosak binasa, asbab penyakit hati kita. Maka wajib belajar ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf ni ilmu yang nak menceritakan tentang kelakuan hati kita. Jadi yang pertama tadi ilmu tauhid untuk akidah, yang kedua ilmu tasawuf untuk menghasilkan keikhlasan ataupun menjadi hamba yang ihsan dengan Allah. Yang ketiga ilmu fiqh, ilmu syariat, supaya kita boleh mengetahui pantang larang, syarat, rukun melakukan amal ibadat. Dan yang keempatnya ilmu tajwid, yang bersangkut paut dengan bacaan-bacaan Quran ataupun bacaan-bacaan yang menjadi rukun qauli di dalam sembahyang kita. Ini yang dimaksudkan dengan ilmu fardu ain. Jadi saya percaya kat surau ni ada dah ahli jawatan kuasa surau dah memanggil guru-guru, dah mempersiapkan dah majlis-majlis ilmu yang fardu ain ni. Maka itu terpulang terselahlah kepada ahli qaryah untuk mengambil manfaat ataupun tidak. Untuk mengambil manfaat ataupun tidak. Jadi tak perlu nak pergi belajar jauh-jauh, tak perlu nak pergi keluar kampung, tak perlu nak pergi keluar negeri. Dalam kampung kita ni pun masyarakat kampung boleh mengambil manfaat daripada surau ataupun masjid tadi, kerana di situ dilengkapi dah dengan ilmu fardu ain. Boleh sambil-sambil nak minum boleh. Jangan tidur dia. Boleh nak minum tak apa. Sambil-sambil teguk air, insya-Allah. Jadi kita tumpukan pelajaran, tumpukan pengajian kita kepada ilmu fardu ain. Kemudian bila ada masa-masa yang berlebihan, ada masa-masa lapang yang lain, boleh kita nak tambah kelas-kelas pengajian kita dengan apa? Mempelajari ilmu tauhid, mempelajari ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu sirah. Itu boleh. Kerana ilmu-ilmu tadi termasuk dalam kumpulan ilmu yang fardu kifayah. Jadi dulukan yang fardu ain, di samping tu belajar yang fardu kifayah. Jangan tumpukan yang fardu kifayah meninggalkan fardu ain. Ini yang menjadi asbab nanti kalau mengaji tafsir, dah juzuk berapa dah ngaji tafsir? Juzuk 15 dah. Tapi mandi wajib tak betul-betul lagi. Kenapa? Ilmu tentang mandi wajib ni tak ada dalam situ. Ada dalam ilmu fiqh yang fardu ain tadi. Ini banyak berlaku, tuan-tuan. Syaitan tu dia menipu di mana-mana. Cara nafsu syaitan ni menipu, dia sangat licik. Kerana syaitan ni, nafsu ni, apabila dia mengajak kita buat maksiat, itu kita tahu, kita faham benda tu adalah benda yang merosakkan diri kita. Tapi di antara tipu daya dia yang bahaya adalah mengajak kita membuat kebaikan. Kata Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, syaitan nafsu ni bukan sahaja mengajak kita buat dosa maksiat. Dia bukan ajak kita mencuri, dedah aurat, cakap kotor dan sebagainya. Bukan tu saja. Ada kala dia mengajak kita membuat kebaikan. Tetapi di sebalik itu ada perangkap-perangkap yang dipasang. Ada perangkap-perangkap yang dipasang. Contoh macam tadi, dia menggalakkan kita mempelajari ilmu-ilmu fardu kifayah. Dia suruh kita mengaji tafsir, dia ajak kita pergi mengaji hadis, dia ajak kita mengaji sirah, dengar forum-forum umum, tapi meninggalkan ilmu fardu ain. Nampak tak permainan dia, perangkap dia? Apa yang jadi? Memang pada zahir nampak baik dah, belajar dah, tapi rupanya dia nak melekakan kita daripada benda yang lebih afdal. Ataupun dia mengajak kita memperbanyakkan ibadat, menambah-nambahkan ibadat.
Kalau yang tak buat amalan sunat, buat sunat banyak-banyak. Dia galakkan kita buat yang sunat yang banyak-banyak, supaya kita meninggalkan benda yang lebih afdal, iaitu mana? Meninggalkan maksiat. Di antara membuat amal sunat yang banyak dengan meninggalkan maksiat, mana yang lebih utama? Meninggalkan maksiat itu lebih utama daripada memperbanyakkan amalan yang sunat. Nampak tak? Kita tak akan dipersoal oleh Allah kenapa tak solat duha, kenapa tak tahajud, kenapa tak berqiyamul lail. Tapi kita akan disoal dengan dosa-dosa yang kita buat. Betul tidak tuan-tuan? Sebab itu ini strategi perangkap-perangkap nafsu dan syaitan yang nak merosakkan amal ibadat kita, supaya kita ni balik ke hari kiamat besok dalam keadaan gagal, balik dalam keadaan binasa. Meskipun di atas dunia dulu beribadat bermati-matian, tapi betapa bahayanya kalau kita beribadat bermati-matian tadi sekadar mengikut hawa nafsu, tidak berlandaskan ilmu. Dengan sebab itulah Nabi SAW bersabda, yang maksudnya menuntut ilmu ni diibaratkan seperti imam di dalam solat. Kalau kita nak solat berjamaah, mesti kena ada imam. Kalau tak ada imam, tak sah solat jemaah kita. Begitulah gambarannya, tidak akan sah amal kita kalau tidak berpandukan ilmu. Nabi kata ilmu tu imam, ikutan bagi amal. Apa saja amal mesti kena ada ilmu. Sebab tu kalau kita salah cara kita belajar, ataupun salah cara kita mengambil ilmu tadi, maka amalan kita meskipun banyak, meskipun amal kita seperti malaikat banyaknya, takkan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah lah, Allah Taala dengan limpah rahmat taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan kita bertemu di sini kerana Allah, bertemu kerana nak menuntut ilmu sama-sama, bermudzakarah. Pertama-tama sekali saya bukan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya bukan orang ada pelajaran tinggi, tak ada tuan-tuan. Saya orang kampung sebelahnya, Pulau Somot dalam Payu Keladi dalam. Saya bukan belajar overseas dah. Sungai tu pun tak lepas. Itu dalam sungai. Jadi bukan alim ulama dah. Saya mancing bawah ni selalu. Tapi hari ni datang suruh pakai jenis yang berlakon lah. Apa pula nampak kan pakai buat juran kan, apa pula orang kau pakai pakai jenis apa pula nampak dengan majlis tu orang kampung sebelah. Kalau apa-apa boleh pergi cari. Jadi insya-Allah lah, mudah-mudahan pertemuan kita ni jadi asbab kita semua dapat rahmat Allah, ridha Allah, petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, untuk tidak melengahkan waktu, seperti mana yang dah dimaklumkan, insya-Allah saya nak bacakan kitab kat sini, kitab yang kita yang nak membicarakan tentang ilmu akidah, ilmu usuluddin, ilmu akidah, ilmu usuluddin. Baik, sebelum kita nak mulakan pengajian ilmu usuluddin, kitab kita Risalah Al-Misbah Munir ni, baik, mari sama-sama kita menghadiahkan suratul Fatihah khusus kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah juga dengan tuan pengarang kitab, Syekh Abdul Aziz bin Ismail Fatani ni, serta dengan keturunan beliau hingga ke akhir. Mudah-mudahan Allah Taala menambahkan lagi keberkahan dan dapat mengambil manfaat di dalam karangan beliau ni, insya-Allah. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insya-Allah. Sebelum tu pertama-tama sekali yang mesti kita kena ingat niat kita. Betulkan niat kita. Betulkan niat, betulkan qasad dan tujuan kenapa kita hadir di sini pada saat dan ketika ini. Apa tujuan kita datang? Maka betulkan. Betulkan, mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga hati kita daripada memiliki niat-niat yang menjadi asbab amalan yang kita buat ni, meskipun nampaknya amal akhirat, tapi seandainya niatnya salah, dia akan jadi amal dunia. Dia akan jadi dunia, dia tak jadi akhirat. Allah akan tolak amalan kita. Jadi betulkan niat kita nak belajar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana menuntut ilmu ini perintah Allah, diperintahkan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya ilmu akidah ni, ilmu tauhid ni, hukumnya fardu, hukumnya wajib belajar, bukan sunat, bukan harus. Kalau sunat boleh kita nak buat pilihan, nak buat tak apa, tak nak buat pun tak apa. Ataupun harus,
Nak buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Tapi bukan ilmu yang kitab yang kita nak bacakan ni bukan yang masuk dalam kata ilmu yang sunat ataupun yang harus, bahkan dia masuk dalam kumpulan tadi kategori ilmu yang fardu ain. Apa maksud fardu ain? Kewajipan di atas tiap-tiap individu, tak peduli siapa pun. Belajar agama ni bukan untuk orang soleh, belajar agama bukan untuk orang solehah. Belajar agama ni untuk semua umat Nabi Muhammad SAW. Tak kira siapa pun dia. Dia minum arak, dia kena belajar agama. Dia berjudi, dia kena belajar agama. Dia dedah aurat, dia kena belajar agama. Sebab tu apabila dia belajar agama dengan niat yang betul, insya-Allah akan ada perubahan dalam diri dia. Dengan sendiri, dengan keberkahan ilmu yang Allah beri pada diri dia nanti, lama kelamaan dia akan meninggalkan kemaksiatan tu asbab daripada ilmu tadi. Ada di kalangan kita yang tak faham. Mereka memikirkan bahawasanya ilmu ini, majlis ilmu adalah untuk orang baik-baik. Dah salahlah kalau macam tu kefahaman kita. Siapa yang nak datang, mari belajar. Yang pakai seluar pendek, yang pakai skirt, yang pakai rambut kuning, rambut biru, mata hijau sebelah, tak peduli. Sebab Nabi tak pernah meletakkan syarat. Menuntut ilmu ni untuk semua, bukan untuk orang baik. Sebab tu kadang-kadang ada setengah orang, bila dia tengok orang yang macam pelik, budak-budak muda datang suruh nak belajar, tengok atas bawah, atas bawah, atas bawah. Sebab pada dia, kau ni tak layak nak datang belajar. Ini banyak. Ini kadang-kadang menjadi asbab orang liar nak datang suruh. Orang jadi liar. Sepatutnya golongan macam tu kita raikan. Kita raikan. Kenapa dia macam tu? Sebab dia tak ada ilmu. Kita mujur, Allah pilih, Allah bagi kita kefahaman. Dia belum diberi kefahaman. Sebab tu siapa pun mari belajar, mari mengaji. Kita kena pakak kempen. Gunakan kelebihan, gunakan kekuasaan yang ada pada diri kita yang Allah pinjamkan ni, gunakan untuk bantu agama kita. Sebab Islam ni agama yang suka bertolong-tolongan di antara satu dengan yang lain. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolong. Ingat mengingati, nasihat menasihati. Inilah agama Islam. Islam bukan agama yang mengajak kita mementingkan diri sendiri. Islam ni agama yang penuh keindahan, penuh kesempurnaan, agama yang penuh kasih sayang. Agama yang penuh kasih sayang. Kita ada sifat tak belas kasihan. Kalau kita sebagai seorang yang diberi keluasan harta oleh Allah, ada tak sifat belas kasihan kita kepada fakir miskin, orang yang tak ada harta? Ada. Ada tak keinginan nak tolong, nak bantu? Ada. Begitulah juga kena ada perasaan belas kasihan terhadap sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang fakir ilmu. Nak bandingkan yang fakir harta dengan fakir ilmu, lebih banyak yang fakir ilmu. Yang tak ada ilmu maksudnya. Yang kehausan ilmu ni lebih banyak daripada orang yang kurang harta. Begitulah juga kena ada sifat belas kasihan. Kena ajak, kena panggil, kena kongsikan. Seperti mana kita menolong orang yang susah dalam bentuk harta benda, begitulah juga kena ada dalam diri kita ni. Kalau kita ada ilmu yang bermanfaat, pakak-pakak kongsi kepada orang-orang lain yang memerlukan. Sama aja, sama saja. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dah ada kitab, kita buka lah. Kalau lama naum muqaddimah kan lambat makan pula. Ada makan ke depan? Ada. Dengar sate je. Kesalah dengar ke? InsyaAllah tuan-tuan jemput minum pakcik. Boleh minum, tak ada masalah. Saya bukan untuk guru besar. Saya minum je, beres. Nak baring pun boleh. Nak baring kot lengah-lengah pinggang. Sebab saya tahu yang datang ni semua tak sihat. Yang datang ni semua ada masalah kesihatan. Sakit tumit, sakit pinggang, sakit lengah-lengah sini. Yang boleh berlari, yang boleh melompat tu jarang. Mana-mana majlis ilmu biasanya yang datang ni yang dah sakit. Tu kata tadi Allah pilih, subhanallah. Jadi ibadat ni bukan sebab tenaga dah. Bukan sebab tenaga. Kalau ikut tenaga, orang muda-muda lah yang penuhkan surau masjid. Dia boleh berlari, boleh melompat. Tapi dah yang bertongkat datang, yang berheret, berpimpin yang sampai. Tu kata Allah, rezeki yarzuqu man yasha. Allah nak bagi rezeki pada siapa-siapa yang dikehendaki. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sentiasa dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kita tengok kitab kita tu, muka surat pertama ni. Hari ni tanda jadilah ni. Tanda jadi. Dapat ikan tuan-tuan bincang boleh. Apa ikan bincang boleh. Macam nak panggil ke mamat tu. Nanti apa-apa bagi tahu. Ini percubaan.
Ni percubaan ni. Ini percubaan ni. Kalau rasa okey boleh. Kalau tak okey boleh cari orang lain insya-Allah. Kita bukan orang pandai. Kita pun belajar tak tinggi. Tak ada CJ tinggi-tinggi tak ada. Kita SPM pun pagar hidung je. Pagar hidung. Bismillahirrahmanirrahim. Agak-agak semudah ada kitab lah. Ni kitab ni hak surau ke ataupun hak individu? Hak surau. Okey, jangan ada yang bawa balik lah. Individu boleh Haji Zamri. Kalau nak beli boleh jumpa Haji Zamri lah. Boleh jumpa. Kalau nak milik lah. Kalau nak surau kena dah pakai pulang balik lah. Kita tak nak jadi macam ada satu golongan dia suka kumpul kitab. Pantang dengar orang bagi wakaf dia bawa balik. Rumah dia jadi perpustakaan. Malam pertama kitab baru nak baca tuan-tuan. Ni ada sahabat kita ni, nama dirahsiakan. Wakaf kitab ni ada 200 buah ni. Mudah-mudahan tuan-tuan senang nak mengaji, ada kitab, berderu ambil. Sampai tak cukup stok. Ada lagi ke? Padahal tadi 200 naskah tu habis. Tak tahu mana datang orang kampung sampai 200 orang. Kuliah akan datang 10 orang je. 290 orang tadi 150 orang tadi tak tahu pergi mana. Kitab hilang dah. Jangan itu kitab orang amanahkan, dia bagi, dia wakaf supaya kita gunakan, bukan ambil simpan. Kalau kita dah ambil kitab-kitab yang macam ni, seandainya kita tak boleh nak ambil manfaat, pulangkan balik. Ada orang lain yang lebih berhak daripada kita. Sebab tuan empunya barang nak manfaat. Tu iklan lah tu, iklan sambil-sambil. Sebab jarang tengok iklan macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bima'rifatihi wa tauhidihi. Puji-pujian itu bagi Allah Ta'ala. Puji-pujian itu milik Allah. Milik Allah. Kerana Allah yang maha sempurna, Allah yang menjadikan segala-gala kelebihan yang ada pada diri kita ni semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan sebab itulah Allah sahaja yang selayaknya dikembalikan segala puji-pujian itu. Kerana Allah yang menjadikan segala kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kita. Segala keindahan, kebaikan, kecantikan yang ada di dalam alam ni semuanya nak menceritakan, nak mengkhabarkan tentang sifat-sifat Tuhan tadi tu. Tak boleh ada sesuatu yang cantik, yang hebat, yang sempurna itu, melainkan itu adalah anugerah Allah semata-mata daripada Allah. Jadi segala puji-pujian itu hak milik Allah Subhanahu Wa Taala, bukan milik kita. Kalau puji-pujian itu tersangkut pada hati kita, ini akan merosakkan kita, menjadikan kita hamba yang takabur, menjadi kita hamba yang ujub, yang perasan dan sebagainya. Tapi kalau puji-pujian itu dikembalikan kepada Allah, insya-Allah kita akan terselamat daripada penyakit-penyakit hati. Contohnya ujub, kagum dengan diri sendiri, hairan, kagum dengan kehebatan, boleh beribadat banyak tak macam orang lain. Orang lain boleh buat sikit-sikit, orang lain duduk dalam maksiat, kita boleh ibadat taat pagi petang siang malam. Kagum dengan diri sendiri. Sebab apa tu? Merasakan dirinya. Padahal itu semata-mata pinjaman taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maka kalau ada orang memuji-muji kita, terus ingatkan alhamdulillah, ini semua milik Allah, bukan milik aku. Allah boleh ambil bila-bila masa saja. Hari ni aku taufik buat ibadat, besok belum pasti lagi. Zuhur ni boleh semayang, asar belum tentu lagi. Kalau kita selalu ingat macam tu, insya-Allah selamat ibadat kita. Kerana dalam hati kita tak ada penyakit ujub, takabur tadi, mencela, menghinakan orang-orang lain, memandang hina orang lain, memandangkan diri kita hebat daripada orang lain. Sebab tu puji-pujian itu hak milik Allah. Sebab Allah Ta'ala yang maha sempurna, Dia tidak berkehendak pada segala sesuatu. Dia tidak berhajat, tidak bergantung kepada sesuatu. Allah Ta'ala tak berhajat, tak mengambil sebarang faedah daripada kita, tuan-tuan. Amal ibadat yang kita buat ni, yang Allah perintahkan, hukum hakam yang Allah perintahkan ni, bukan untuk manfaat Allah, tapi untuk manfaat diri kita sendiri. Mana-mana hamba yang melakukan taat,
Maka kembalilah faedah kepada diri dia. Barang mana hamba yang membelakangkan agama Allah, kembalilah juga mudaratnya kepada diri mereka. Adapun Allah tidak. Kerana dia Tuhan yang bersifat dengan maha sempurna, tidak bertambah, tidak berkurang, tidak berhajat kepada segala sesuatu. Kita ni semua tak ada kepentingan pada Allah, tapi Allah sangat penting dalam kehidupan kita. Kena ingat dah. Siapa dia Allah ni? Allazi amarna, yang menyuruh akan kita. Kita siapa? Kita mukallaf. Kita mukallaf lah. Siapa dia mukallaf ni? Iaitu orang-orang yang diberatkan hukum Allah, yang dipikulkan hukum Allah atas bahu mereka. Siapa dia orang ni? Orang yang ada 4 syarat pada diri dia. Tak kira laki-laki, tak kira perempuan, tak kira siapa dia. Dia orang kaya, dia orang miskin, dia berpangkat jawatan, tak peduli. Bila ada 4 syarat ni pada diri dia, maka dia termasuk dalam golongan mukallaf, orang yang diberatkan hukum hakam Allah. Mahu tak mahu kena taat, mahu tak mahu kena ikut. Kalau tak nak ikut, nanti kat sana ada balasan buruk dia. Kalau ikut, kat sana ada balasan baik. Tu. Apa dia syarat mukallaf ni? Yang pertama, dia berakal. Dia berakal makna dia cerdik, dia waras, dia tak gila. Jadi mana-mana orang yang waras lah, mana-mana orang yang waras, dia berakal. Tu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, orang yang berakal tadi, dia baligh, cukup umur, sampai umur dia. Dengan makna kalau dia laki-laki, keluar mani. Keluar mani seawal umurnya 9 tahun hijrah, bukan masihi. Hijrah 9 tahun hijrah, keluar mani. Sama ada atas jalan sendiri, usaha, ikhtiar. Contohnya dia melakukan onani, istimna. Haram tu haram lah. Nak ceritakan kalau keluar mani dengan disengajakan, contohnya dia onani, ataupun dia keluar mani dengan bermimpi seawal umurnya 9 tahun, maka dah ada syarat yang kedua pada diri dia, iaitu baligh dah. Ataupun kalau tak keluar mani sehingga umurnya 15 tahun hijrah. 9 tahun tak keluar mani, tak mimpi, 10 tahun pun tak ada, 11 tahun pun tak ada, 12 tahun tak ada, 13 tahun tak ada, 14 tahun tak ada, sampai 15 tahun, automatik dah, kata ulama, dia dah baligh dah. Walaupun tak keluar mani. Jangan tunggu sampai umur 60 tahun. Maka sampai 60 tahun taknya semayang. Apa alasannya? Pocik tak keluar mani lagi nak, katanya. Bahaya tu. Dia kata pakcik belum keluar mani, pakcik belum balik lagi. Tak kira pakcik, umur 15 tahun dulu balik dah tu. Kena bagi tahu tuan-tuan. Kalau tak kan tak tahu. Yang dia tahu balik keluar mani. Dia pula berlaku pada diri dia pula tak keluar mani. Tak ke berat tu. Yang perempuan pula keluar darah haid seawal umur 9 tahun hijrah. Kena kenal darah haid ni, kena belajar. Di antara bab yang wajib dipelajari oleh orang perempuan khususnya, bab haid, bab nifas, bab istihadah, bab wiladah. Benda ni ada sangkut paut dengan sembahyang, dengan puasa, dengan haji. Ada sangkut paut dengan ibadat. Maka wajib belajar hukum haid, hukum istihadah ni. Mesti ambil tahu, sebab dia ada sangkut paut dengan sembahyang. Kadang-kadang kita tengok orang hari ni, ramai remaja-remaja khususnya yang perempuan tak tahu masalah haid nifas ni, tak tahu masalah istihadah. Pantang tengok darah aja dia tak semayang. Pantang tengok tak ada darah aja dia semayang. Kadang-kadang berlaku walaupun ada darah dia wajib solat, kerana darah tu bukan darah haid. Maka dia kena ada ilmu lah bagaimana nak membezakan di antara darah haid dan darah nifas, darah istihadah. Sebab tu menjadi fardu ain tu, belajar bab haid ni fardu ain. Mesti. Orang perempuan khususnya. Orang laki-laki, bapa, suami pun wajib kena mengaji bab darah haid ni. Meskipun dia tak keluar darah. Meskipun suami tak keluar darah, haid pun tak ada, nifas pun tak ada, istihadah pun tak ada. Meskipun demikian, dia wajib juga belajar ilmu bab haid ni, kerana wajib dia mengajar isteri dan anak-anak dia tentang tu. Sebab suami wajib mengajar isteri, bukan ustaz.
bukan ustaz yang wajib mengajar bini kita. Kita yang wajib mengajar isteri kita fiqahnya, tauhidnya, tasawufnya, tajwidnya untuk melepaskan tuntutan fardu ain isteri kita. Namun seandainya kita tak mampu nak mengajar, cuma ilmu yang kita ada tu untuk pakai diri sendiri tapi tak pandai nak ajar orang lain, maka di sini kena usaha, kena bertindak untuk melepaskan kewajipan kita tadi. Sebagai contoh, ajak isteri kita pergi majlis ilmu kerana nak melepaskan tanggungjawab kita mendidik dia tadi. Ataupun memanggil guru mengajarkan isteri kita, ataupun mengajak menyuruh isteri kita pergi belajar ilmu. Macam tu cara dia. Maknanya kalau kita ni sekadar memberi isteri kita harta benda, rumah, pakaian, duit belanja, makan minum, tapi tak beri dia didikan agama, sesungguhnya kita suami yang tidak adil meskipun isteri kita seorang. Kenapa tak adil? Kerana kita hanya memberi nafkah yang bangsa duniawiyah, tapi tidak memberi nafkah yang bangsa ukhrawiyah pada diri dia. Kerana ilmu tu sangat penting bagi diri dia. Walaupun dia isteri, solatnya mesti sah, akidahnya mesti betul, hatinya mesti bersih. Jadi bagaimana dia nak sah solat kalau dia pun sendiri tak belajar tentang solat? Nampak tak ada? Jadi suami ni dia kena ingat tanggungjawab yang Allah pikulkan ke atas suami bukan sahaja memberi rumah, memberi rumah, pakaian yang selayaknya, makanan yang selayaknya. Dia wajib mengajarkan agama. Kalau seandainya belum, kalau dia suami, kita kena tahu yang kita belum lagi sempurna menunaikan tanggungjawab sebagai seorang suami yang diamanahkan oleh Allah. Kalau kita sebagai seorang perempuan, suami kita belum bagi lagi didikan agama pada kita, kita kena sedar dan kita kena tahu sesungguhnya ada nafkah-nafkah yang belum lagi disempurnakan oleh suami. Kena minta kat dia, awak bila nak ajar saya ilmu agama? Saya tak pandai solat, saya tak pandai bab akidah. Awak kena ajar saya, ataupun awak kena bawa saya pergi belajar agama, ataupun awak kena carikan guru agama untuk diri saya. Macam tu. Jangan orang perempuan ni mentang-mentang dapat duit, dapat rumah, makan satu hari 5 kali, dia kata ini awak lah suami yang terbaik. Belum lagi, belum. Kalau dia hanya memberi nafkah yang maksud tadi tapi tak memberi agama, sebenarnya dia seorang suami yang sedang menzolimi diri kita. Dia suami yang sedang menzolimi diri kita. Kenapa pula dia menzolimi diri kita? Kerana dia tak nak kita ni nanti selamat di hari kiamat. Kita akan ditanya tentang solat dan sebagainya. Kita ibadat kita kena jawab. Tak boleh ya Allah tanya suami lah. Ada suami ibadat suami, isteri ibadat isteri. Jadi sebagai seorang isteri kena belajar. Sebab tu kalau suami ada isteri kita yang sendiri nak mengaji, nak belajar, sebenarnya kamu sedang dianugerahkan oleh Allah seorang isteri yang baik. Dia nak meringankan tanggungjawab kamu. Dia nak meringankan soal jawab kamu nanti di hari kiamat. Bukan sebaliknya. Kita tengok kadang-kadang dengar ada suami yang melarang isterinya belajar agama. Na'udzubillah. Dia tak ajar isteri, dia halang pula isteri belajar agama. Sedangkan bila isteri tadi belajar agama, sebenarnya dia telah meringankan salah satu urusan suaminya nanti di hari akhirat. Sebab amal ibadat isteri nanti akan dipersoalkan oleh Allah ke atas suami. Jadi isteri yang pergi belajar tu sebenarnya dia dah tolong tanggungjawab suami dah tu. Dia dah tolong ringankan beban suami dah tu. Patut bagi galakan pada isteri kita. Jangan halang, jangan larang dia. Kalau kita tak nak belajar, izinkan. Sebenarnya kalau dia tak izinkan pun haram. Seandainya isteri nak belajar fardu ain, fiqh, tauhid, tasawuf, tajwid, suami haramkan, suami tak izin, itu namanya suami yang derhaka kepada Allah. Sebab tu hukumnya, kalau orang perempuan yang dah ada bersuami ni, dah ada suami ni, kalau dia nak pergi belajar ilmu fardu ain, suaminya larang, suaminya halang, dia boleh pergi walaupun tanpa izin suami dia. Dia tak masuk dalam golongan isteri yang derhaka kepada suami dah. Adapun kalau dia nak pergi belajar tu, belajar ilmu fardu kifayah, contohnya dekat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dekat Dewan Atas tu ada kelas menjahit contohnya. Kelas jahitan, ilmu jahitan ni fardu kifayah. Tiba-tiba dia cakap dengan suami dia kata, awak saya nak pergi dekat balai raya ada kursus jahitan lah. Awak izinkan tak? Suami dia kata, awak
Tak payah pergilah, saya hari ni saya cuti. Jadi awak duduk kat rumah lah, tak payah pergilah. Tiba-tiba dia keluar diam-diam, dia pergi belajar, hukumnya haram. Dia jadi isteri derhaka dah tu. Sebab isteri suami dia tak bagi. Lagi pula ilmu tu tadi, ilmu fardu kifayah bukan fardu ain. Ni kalau fardu ain dia tak boleh halang. Kalau dia halang, dia suami yang derhaka kepada Allah. Baik. Allah Ta'ala yang menyuruh akan kita dengan mengenal akan dia. Allah perintah kita ni mengenal akan Allah. Kenapa kita nak kena kenal Allah? Jadi apa hukum mengenal Allah ni? Hukumnya wajib, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat. Mengenal Allah, mengenal siapa dia Allah, hukumnya wajib. Kerana daripada mengenal dan memahami, memiliki kefahaman yang sempurna terhadap siapa itu Allah, siapa itu Tuhan yang kita menyaksikan bahawasanya tidak ada yang lain melainkan dia, yang berhak disembah, yang wajib disembah dengan sebenar-benar. Bagaimana seandainya Allah Ta'ala itu, Tuhan itu, kita tidak mengenal siapa dia, tak mengetahui sifat-sifat yang sepatutnya bagi dia sebagai Tuhan, bagaimana kita nak berkhidmat kepada dia, bagaimana kita nak mentaati dia dengan sebenar-benar taat, macam mana kita nak mematuhi dia dengan kepatuhan yang sempurna kalau dia itu sendiri kita tak kenal. Bagaimana kita nak berkhidmat kepada kepada satu tempat pekerjaan yang majikan dia sendiri pun kita tak kenal pasti. Bagaimana kita nak berkhidmat pada dia sedangkan dia pun kita tak kenal? Ini Allah. Bagaimana kita nak memperhambakan diri kepada Allah sedangkan Allah Ta'ala itu sendiri kita hanya sekadar mendengar namanya tetapi tidak mengenal akan sifat-sifat kesempurnaan dia. Bagaimana kita nak berkhidmat pada Allah? Lagi pula dengan tak mengenal Allah, bagaimana nak menimbulkan keyakinan dalam diri kita? Boleh tak kita nak meyakini seseorang dengan mendengar nama? Boleh tak? Dengan dengar nama, boleh tak nak menimbulkan yakin pada dia? Kenal nama je. Dengar dolah 15 tahun dah dengar nama dolah. Tuan tak pernah jumpa. Adakah tuan-tuan perempuan yakin dengan dolah yang tuan-tuan dah dengar namanya 15 tahun tadi? Yakin? Kalau tuan-tuan nak pergi haji, nanti nak pergi haji, panggil dolah ni tadi, tinggalkan kunci rumah, kunci kereta, kunci kandang, kunci apa ladang, bagi. Boleh? Dah kenal, dah tahu nama dia 15 tahun? Nama tak? Mengetahui nama, belum pasti kita kenal lagi. Tak tahu dia punya sifat dia macam mana, perangai dia macam mana, budi pekerti dia macam mana, kalau sekadar mendengar nama. Jadi kita muslimin muslimat ni hari ni dah dengar nama Allah ni berpuluh-puluh tahun dah, tapi masih ramai lagi yang keliru, yang tak tahu, yang tak faham apakah sifat-sifat yang sewajibnya ada pada Tuhan yang bernama Allah tu, sehingga menimbulkan pelbagai keraguan, kesangsian di dalam hati terhadap Allah. Wal'iyadzubillah min dzalik. Jadi bagaimana nak menghasilkan rasa takwa, takut dalam hati terhadap Allah kalau Allah Ta'ala itu kita tak mengenal siapa dia, bagaimana sifat-sifat kesempurnaan bagi zat dia. Sebab itulah hukum mengenal Allah Ta'ala tadi wajib, kerana daripada mengenal Allah, daripada memahami siapa dia Allah, akan menimbulkan dalam hati kita pengenalan, makrifat, maknanya pengenalan diri terhadap Allah, yang daripada itu akan menimbulkan rasa takut dalam diri kita terhadap Allah, rasa hormat terhadap Allah, merasakan kehebatan Allah, merasakan malu kepada Allah, merasakan gerun terhadap Allah. Apabila itu semuanya hasil daripada mengenal tadi. Bila kenal Allah akan hasil takwa. Bila dalam diri ada takut, gerun dengan Allah, malu dengan Allah, dia akan menjadi hamba yang baik. Dia akan jadi hamba yang baik. Sebab dia kenal dah Tuhan tu siapa. Dia tak akan jadi hamba yang khianat. Dia tak akan menjadi hamba yang mempertikaikan Tuhan di sendiri. Berapa banyak orang mempertikaikan Tuhan, tapi bersyahadah tak ada Tuhan melainkan Allah. Allah Maha Hebat, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Sempurna. Tapi dalam masa yang sama ataupun di waktu-waktu yang lain mempertikaikan Tuhannya sendiri. Ini yang kita tak nak. Ini yang kita tak nak berlaku. Tak nak berlaku. Kerana benda-benda macam ni merosakkan iman kita. Sebab tu dalam ilmu ni nanti tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, dia akan terangkan kita apa maksud iman yang sebenar, apa dia.
Apa maksud Islam, apa maksud iman. InsyaAllah itu episod akan datang kalau ada rezeki. Ni tanda jadi dah bagi tahu testing ni. Dia macam nak masuk tu apa tu, talent apa benda tak tahu. Dia ada sesi ujian kan. Kalau layak besok pun dipanggil naik pentas. Ni kira ujian lah ni. Jadi Allah yang menyuruh kita mengenal akan dia. Apa maksud mengenal? Jadi terang kat sini secara ringkas. Kalau orang tanya, apa maksud kenal Tuhan tu, macam mana nak kenal Tuhan ni, apa maksud? Maksudnya mengenal Tuhan ni, kata ulama dalam kitab ni, ulama usuluddin ni, dengan makna kita mengetahui, memahami, serta mengiktikadkan, membenarkan, menyungguhkan dalam hati tentang sifat-sifat yang wajib ada pada Allah. Kalau sekarang ni seandainya kita mengaku aku dah kenal dah Tuhan tu, baik, mana sifat-sifat kesempurnaan dia? Maknanya kalau kita boleh jawab, maknanya kita kenal dah tu. Sebab maksud yang dimaksudkan oleh ulama mengenal Allah Ta'ala itu adalah mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mesti ada pada Allah. Sifat tu tak boleh tidak, mesti ada pada Allah sedia kala lagi, dan sifat tu kekal selama-lamanya ada pada Allah, sentiasa takkan berubah. Apa dia sifat tu? Ada berapa? Ada berapa? Maknanya kalau kita tak tahu, ni yang wajib belajar. Kalau dah tahu, tak wajib belajar. Yang dah tahu tak apa, tak wajib belajar. Yang belum tahu maksudnya wajib kena tahu, kerana itulah yang dimaksudkan dengan mengenal Allah. Kena tahu apa sifat yang wajib bagi Allah. Sebab apa nak tahu sifat yang wajib bagi Allah ni? Sebab sifat-sifat ni yang wajib tadi kena pakai dalam hati, kena ambil dan pakai dalam hati sungguh-sungguh, pegang sungguh-sungguh. Jadi ada contoh, ada 20 sifat yang wajib bagi Allah yang tak dapat, tidak mesti kena tahu satu persatu. Jadi nak mengenal sifat-sifat Allah ni bukan niat untuk kita nak berhujah dengan siapa-siapa. Ada orang salah faham baru ni. Baru ni ada orang jumpa, dia kata, Ustaz, ada orang kata tak wajib nak belajar ilmu sifat 20 ni sebab bukan kita nak berhujah dengan siapa-siapa. Maknanya situ dah salah dah niat kau nak belajar. Orang niat belajar bukan nak berhujah, bukan nak berdebat. Kita belajar nak pakai. Tu masuk dalam niat nak belajar agama. Aku nak datang belajar ni sebab nak tahu ilmu yang baik, yang betul, aku nak amalkan. Bukan aku nak tahu, nak pandai, nanti aku nak boleh berhujah, nak serang orang sini, nak serang orang sana. Dah, bukan. Kalau begitu sesat dah dalam niat kita. Jadi betulkan niat kita nak belajar kerana Allah. Di antara lain nak beramal dengan ilmu. Di antara lain mudah-mudahan Allah menunjukkan kesilapan, kesalahan, kelemahan kita dalam ibadat. Kerana apabila waktu kita hidup ni Allah Ta'ala tunjukkan kelemahan, kesalahan dalam ibadat kita, kita masih lagi berkesempatan nak memperbetulkan sebelum mati. Biar kita nampak kesilapan kita sebelum mati, daripada diberitahu atas kesilapan ni selepas kita mati. Ini dah terlambat nak baiki, tak boleh baiki dah tuan-tuan. Biar Allah tunjukkan kelemahan kita waktu kita hidup ni. Kerana sempat lagi kita nak baiki, nak usaha, nak belajar, nak baiki lagi. Kita tak nak nanti bila mati nanti baru tahu ini salah itu tak betul. Habis dah terlambat tuan-tuan. Nak bangun macam mana? Tak boleh bangun dah. Bila mati aja tutup segala peluang nak beribadat. Mata ni yang tuan-tuan ada ni tak boleh dah nak tengok jalan-jalan nak menyampaikan tuan-tuan ke surau. Telinga tuan-tuan ni tak boleh dah nak dengar surahan-surahan ilmu agama. Tangan ni tak boleh dah nak menadah, nak pegang kitab-kitab. Tak ada, habis dah, tutup peluang tu. Jadi sementara ada ni, gunakanlah saki baki umur kita ni, bersungguh-sungguh betul atur waktu kita. Ada masa cari duit, ada masa cari ilmu. Barulah insya-Allah nanti di dunia kita tak melarat, di dunia kita tak susah. Maknanya ada makan, ada minum, ada tempat tinggal walaupun sederhana. Di hari kiamat pun besok tidak diazab oleh Allah. Kenapa? Kerana amalan kita semuanya betul dan diterima oleh Allah. Asbab daripada waktu hidup dulu kita ada memberikan waktu-waktu yang tertentu untuk belajar agama. Jadi kan senang dunia akhirat tu. Senang dunia, makan minum ada, pakaian ada, tempat tinggal ada, selesa dah, alhamdulillah. Balik akhirat, balik dalam alam kubur pun senang juga. Duduk dalam alam kubur, alam barzah pun dia mewah juga, dia senang juga. Sebab amalan yang dibuat dulu atas dunia semuanya betul dan diterima oleh
oleh Allah. Asbab daripada apa? Daripada dibagikan masa seminggu sekali, sebulan, seminggu sekali, ataupun seminggu 4 kali pergi belajar fardu ain. Fiqh 1 jam, tauhid 1 jam, tasawuf 1 jam, Quran 1 jam. Yang ni diulang-ulang tiap-tiap minggu. Lama kelamaan daripada salah baca jadi betul bacaannya, daripada solatnya tak betul jadi betul. Ni nanti waktu mati bila disoal tentang amal, semuanya sah, semuanya betul. Nampak tak? Jadi senang dunia, senang akhirat. Selamat dunia, selamat akhirat. Ini yang kita nak, golongan pertengahan nama dia. Golongan pertengahan. Kita nak tiru macam pada Nabi wa Rasul, wali-waliullah tu kita tak mampu. Tu bukan level-level kita. Mereka tu kalau makan sekadar nak jaga nyawa. Kalau pakai sekadar nak tutup aurat sahaja, bukan nak berlawa-lawa bermewah-mewah. Kalau makan bukan nak sedap-sedap. Kita tak boleh duduk situ. Kita orang awam buat macam cara orang awam, cuma atur waktu kita. Kalau sebelum ni tak ada jadual kelas pengajian agama secara khusus dalam diri kita, mulai hari ni dah kena wajib buat dah. Wajib membahagikan waktu untuk belajar fardu ain. Wajib, bukan sunat, tuan-tuan. Kenapa? Kalau seandainya belajar ilmu fardu ain ni kita tak bagikan waktu yang tertentu, hanya mengikut masa lapang saja. Contohnya, saya kata nanti kalau ada masa lapang saya akan pergi belajar ilmu-ilmu fardu ain. Jawabnya memang saya tak akan dapat belajar. Memang saya tak akan dapat belajar yang namanya fiqh, tauhid, tasawuf, tajwid. Minta ampun maaf lah, mati hidup balik pun takkan boleh. Tapi bila kita dah menetapkan jadual, makna hari Ahad pagi ada kuliah tauhid duha 1 jam lebih. Lepas tu Isnin malam Selasa kelas fardu ain lagi. Aku nak pergi mengaji fiqh lah, sebab belajar dalam fiqh ni nanti dia ajar cara bersuci, mandi wajib, bak istinja, cuci pakaian dan sebagainya yang ada hubung kait dengan ibadat aku. Jadi satu hari Isnin malam Selasa ataupun Ahad malam Isnin 1 jam. Lepas tu Selasa malam Rabu ataupun Isnin malam Selasa nak belajar tasawuf lah pula, sebab nak baiki hati ni. Hati ni banyak masalah, banyak penyakit ni. Semayang dah tapi berdengki tak tinggal. Puasa Isnin Khamis dah, sangka jahat tak berhenti-berhenti. Ni nak kena baiki ni, sebab Allah benci ni. Selagi ada sifat ni dalam hati aku, ibadat aku maknanya takkan jadi sempurna dan takkan diterima oleh Allah. Jadi aku tak nak mati membawa hati yang macam ni. Aku nak mati dengan keadaan hati aku yang bersih. Jadi mau tak mau aku kena pergi belajar ilmu tasawuf ni, kerana nak membuang benda-benda dunia dalam hati ni. Itu peranan ilmu tasawuf ni, nak mencongkil, nak buang benda-benda dunia yang ada dalam hati, kerana hatinya yang berhak disimpan hanya Allah. Yang kata harta, benda, pangkat, jawatan, ini di tangan sahaja. Ini di tangan sahaja. Dia pun Allah, akhirat, ibadat, sini tempat dia. Ni Allah Ta'ala jadikan hati kita untuk menyimpan Allah ataupun akhirat. Tapi kalau dunia ni kita simpankan dalam hati, ini masalah. Itu tujuan ilmu tasawuf tadi, nak membersihkan hati kita daripada dunia tadi tu. Kemudian hari Rabu malam Khamis pula nak pergi belajar apa? Belajar tajwid contohnya. 1 jam ngaji Iqra' ke, Iqra' 1 ke, Muqaddam ke, Qaidah apa, Al-Baghdadi ke, Al-Iraqi ke, ikutlah. Dengan niat dan tujuan nak membetulkan bacaan-bacaan yang wajib di dalam sembahyang. Kerana kalau aku solat, bacaan rukun qaulinya salah, tak sah solat aku. Bila tak sah solat, sama hukumnya aku tak solat. Bila aku tak solat, amal yang lain tergantung. Dia ada hubung kait, tuan-tuan. Dia ada hubung kait. Solat ni kalau kita tak buat, segala amal kebaikan kita yang lain digantung oleh Allah. Buat baik dengan mak ayah, bantu masyarakat, apa lagi? Apa lagi? Macam-macam lah. Bersedekah sini, sedekah sana, tolong anak yatim dan macam. Tapi tak solat. Pahala ni kita takkan terima selagi tidak bertaubat kepada Allah dan mendirikan sembahyang. Sebab tu kena pastikan sembahyang kita betul. Maka buat jadual waktu. Yang belum buat. Yang orang perempuan minta izin dengan suami. Minta izin. Awak saya nak minta izin, walaupun awak tak nak pergi belajar, tapi tolong izinkan saya nak pergi belajar. Saya tak nak nanti susah di hari kiamat. Jadi saya nak minta, orang panggil adab ni lah. Minta izin, cakap elok-elok lah. Pujuklah suami kita. Kita boleh pujuk ajak pergi makan tom yam tiap-tiap minggu tu. Pujukan ini pujuk ajak pergi majlis ilmu jumlah. Kalau awak sayang saya, awak bawa saya pergi taman syurga. Kalau tak, awak sebenarnya awak tak sayang saya. Kalau setakat pulut dakap yang awak bagi ni, saya tak gembira lagi. Kalau awak tak bawa saya majlis ilmu, kalau awak tak hadir sekali majlis ilmu, saya tak seronok.
Meskipun pulut dakak ada, gelang apa, anting-anting biskut tawa ada, cincin daun ketum ada, apa lagi, tak menggembirakan hati saya selagi awak tak bawa saya pergi belajar agama. Ugutlah dia. Gunakanlah kelebihan yang ada pada kamu. Sungguh tuan-tuan, kena ta'awanu, tolong menolong. Jangan kita harap suami bimbing kita. Ada kala Allah Ta'ala nak pilih isteri-isteri yang istimewa ni, asbab dia suami jadi dekat dengan Allah. Maknanya kamu lain daripada yang lain. Gunakan kelebihan yang ada pada diri kita. Ta'awanu, suami tolong isteri dekatkan diri kepada Allah, isteri bantu suami dekatkan diri kepada Allah. Inilah di antara tujuan pernikahan. Inilah di antara tujuan berkeluarga tadi, agar ada kerjasama. Ada kerjasama supaya kita jadi lebih seronok, lebih kuat. Kalau lupa ada yang mengingatkan. Banding kalau kita duduk seorang-seorang dulu, ni dah ada pasangan. Saling tolong menolong, mendekatkan diri kepada Allah. Barulah til jannah. Bukan dengan berselfie til jannah, selfie til jannah, selfie til jannah. Tak ada. Bukan dengan berselfie, bukan dengan berselfie til jannah dah. Nak masuk jannah, nak hingga syurga ni, kena betul perjalanan dua-dua ni. Kalau tak tadi, sama ada dua-dua ke neraka, ataupun salah seorangnya neraka, seorangnya syurga. Jadi kena dua-dua taat dan patuh kepada Allah, barulah selamat dua-dua nanti, dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga berkekalan selama-lamanya. Jadi kena usaha, jangan jadi Mu'tazilah Jabariyah. Serah pada takdir, jangan. Kita ni kena usaha ikhtiar. Selebihnya itu barulah serah kepada Allah. Jangan semata-mata serah pada Allah, doa husnul khatimah, doa minta Allah terima amal, tapi kita tak ada usaha buat sebab-sebab agar amal kita diterima oleh Allah. Nak Allah terima solat, tapi kita belajar solat tak mau. Ya Allah, terimalah solat aku. Tiba-tiba tu imam kata, lepas maghrib ni wahai jemaah, ada kelas pengajian tentang sembahyang, nak betulkan sembahyang. Dia lari, dia tak nak belajar. Tapi minta Allah terima sembahyang dia, cara buatnya salah, mandi wajibnya tak betul, ambil wuduknya salah, rukun qaulinya salah. Ni ada tok guru nak ajar bab solat, lari pula. Lepas tu bila orang azan maghrib isyak, datang berjemaah balik. Apa jadi solat kita tu dalam keadaan tak betul tu, Allah tak terima. Sebab tu orang yang harap amalannya diterima oleh Allah, dia akan membuat sebab-sebab terlebih dahulu. Dia belajar, dia fahamkan, kemudian diamalkan mengikut apa yang dia dah faham, kemudian baru serah, ya Allah terimalah amal aku, baru betul. Jangan dengan tak belajar tadi, tiba-tiba minta Allah terima. Banyak cantik muka kita, mana boleh macam tu. Kena buat kerja lah dulu. Allah. Okey, nak habis dah tuan-tuan. Kita mula tadi 9.30, 10.30 sedang molek dah tu. Sedang molek dah. Makanan kat luar tu sejuk pun tak sedap juga tuan-tuan. Dia mula-mula ni tak boleh lama-lama, nanti kena reject terus. Tak adalah tuan-tuan, insyaAllah kita ngaji seronok-seronok lah, seronok-seronok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi mudah-mudahan faham dah tu sebab apa kena kenal Tuhan. Kerana daripada kenal Tuhan tadi akan menjadikan kita takut, hebat, merasakan Allah hebat. Bila dalam hati kita dah ada takut dengan Allah, malu, barulah kita terhindar daripada benda-benda yang tak elok, dan taat pada Allah zahir batin. Dan akan dia mengenal akan dia dan mentauhidkan akan dia. Di antara perintah Allah tu iaitu apa? Mentauhidkan, makna mengesakan. Jangan sekali-kali menduakan Allah dalam segala hal. Macam mana cara nak mengesakan Allah ni? Macam mana cara? Kena kenal lah dulu. Kena kenal Allah baru boleh selamat daripada mensyirikkan, menyamakan dia dengan yang lain. Jadi di antara faedah nak belajar ilmu tauhid ni, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, perempuan yang dikasihi oleh Allah, supaya kita dapat membezakan yang mana sifat Allah, yang mana sifat makhluk, yang mana Tuhan, yang mana makhluk, supaya kita boleh membezakan. Jangan menyamakan Tuhan dengan makhluk, jangan. Menyamakan inilah yang dipanggil mensyirikkan Allah. Meskipun dia tak sujud kepada patung-patung, tetapi apabila dalam hatinya tadi, contohnya beriktikad, memiliki pegangan dalam hati yang salah, contohnya menyamakan zat Allah, diri Allah dengan diri makhluk, menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, menyamakan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk, ataupun sebaliknya, sesungguhnya dia dah melakukan perbuatan mensyirikkan Allah tanpa dia sedar.
Sebab tu ilmu ni nak memperkenalkan. Ilmu sifat 20 ni tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat merupakan kaedah yang ulama dah susun nak memudahkan kita memahami tentang i'tiqad, akidah, simpulan iman yang betul seperti mana yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian sahabat mengambil ilmu tauhid tadi daripada Rasul tadi, mengajarkan pula kepada para tabi'in. Cuma kaedahnya berbeza. Tujuan dan maksud sama, nak mentauhidkan Allah, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Cuma kaedah tu lain. Macam tuan-tuan dulu, nenek-nenek kita waktu belajar kat sekolah mengira pakai biji getah. Dia pakai kalkulator. Sekarang kaedah mengira tak pakai dah biji getah tu. Pakai mesin kira pula dah. Ada pula formula pula. Tak sampai berapa saat settle masalah. Cuma kaedah yang berbeza tapi untuk mendapatkan jawapan yang sama. Jadi apa salah kaedah tadi? Lain dengan belajar kaedah ni melarikan maksud asal, itu baru tak boleh. Jangan terpedaya, jangan terpedaya dengan pahaman-pahaman yang mengatakan belajar ilmu sifat 20 ni adalah merupakan ilmu yang tak diajar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Jadi kita tak perlu nak mengaji. Sifat 20 ni adalah ilmu yang diada-adakan oleh ulama, sedangkan sahabat pun tak ada mengaji sifat 20 ni. Nabi pun tak mengajar kepada sahabat sifat 20. Hati-hati tuan-tuan. Ini di antara ayat-ayat yang menjadi umpan kepada masyarakat untuk meninggalkan ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah ni, supaya dia boleh masukkan akidah dia pula. Dia halang kita belajar akidah ni supaya dia nak masukkan akidah kita. Hati-hati. Banyak ni dekat tempat kita dah ada dah tuan-tuan. Jenis orang yang duk war-war jangan belajar sifat 20. Jadi ni tuan-tuan yang hadir ni, sebenarnya tuan-tuan ni orang yang membantu agama. Tuan-tuan yang membantu nak memperjuangkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi sungguh-sungguh kita belajar kerana Allah. Kerana Allah, mudah-mudahan ada jasa yang kita tinggalkan sebelum kita mati. Ada jasa yang kita tinggalkan kepada agama. Mudah-mudahan jadi asbab Allah redha kepada kita semua dunia akhirat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ba'athahu Allah Ta'ala binubuwatihi wa risalatihi. Dan bermula rahmat dan kesejahteraan itu ke atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melantik akan dia oleh Allah Ta'ala dengan menjadi nabinya dan menjadi rasulnya. Sikit lagi, wa ala alihi wa ashabihi alladhina yuharriduna bi idharil haqqi wa i'la'i dinih. Dan ke atas keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya yang bersungguh-sungguh mereka itu dengan menzahirkan yang sebenar dan meninggikan agama. Itulah kelakuan sifat ahli keluarga Nabi dan para sahabat Nabi pada waktu itu. Mereka bersungguh-sungguh menyatakan, meninggikan benda yang sebenar, iaitu agama. Sekarang ni tuan-tuan pula yang Allah pilih. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Walaupun nampak macam tak ada apa ni tuan-tuan, tersorok dalam kampung Tanjung Bidara. Kalau nak tengok daripada satelit ni, tak nampak ke tidak tempat kita ni. Tetapi tuan-tuan, ketahuilah sekarang ni, kalau majlis ilmu ni kita buat betul niatnya, tempat ni sekarang ni hingga ke langit sana sedang dipenuhi oleh malaikat. Nama-nama kita ni semuanya dah diambil oleh malaikat, ditulis Joyah binti Dolman. Siapa lagi tulis. Yang datang ambil selipar hilang pun tulis juga. Dia datang bukan nak belajar, kebetulan dia datang sehingga kebetulan majlis ilmu ni sedang berlangsung, dia ambil selipar dia semalam tinggal. Nama dia pun malaikat tulis juga. Pun dapat keampunan juga. Nak tengok hebatnya berkat ilmu tadi tu. Meskipun yang datang tadi bukan niat nak belajar, kebetulan ni kan tuan-tuan yang daripada minggu lepas dah pacak hati, bila nak hari Ahad ni, nak mengaji, ini lebih lagi lah. Cukup dah sekadar itu tuan-tuan, puan-puan hadirin hadirat, mak bapak yang saya kasihi, yang saya hormati, minta ampun maaf banyak-banyak seandainya ada perkataan-perkataan yang keluar daripada mulut saya ini yang tidak menyenangkan. Saya minta ampun maaf banyak-banyak. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala
Dengan berkat majlis ilmu kita pada pagi ini, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang istiqamah dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan antum semua, kita semua diberi umur yang panjang, yang diberi kesihatan yang sempurna oleh Allah, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita sentiasa dipanggil, dipilih oleh Allah untuk sama-sama hadir di dalam majlis-majlis ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan nyawa kita diambil oleh Allah sebagai seorang penuntut ilmu. Kerana orang yang mati sebagai seorang penuntut ilmu ni matinya syahid, matinya syahid. Saya ada terbaca satu hadis yang mengatakan bahawasanya orang yang mati dalam keadaan dia sedang menjadi penuntut ilmu ni, pangkat darjatnya seolah-olah seperti pangkat kenabian waktu dia mati. Pangkatnya tu bukan nabi, seolah-olah pangkat kenabian. Kenapa tu? Dia mati sebagai seorang penuntut ilmu. Sebab tu kita letak niat kita, aku nak belajar sampai nyawa aku diambil oleh Allah. Bukan aku nak belajar sampai kitab khatam. Bukan sampai khatam kitab. Ataupun aku nak belajar sampai pandai. Dah, aku nak belajar sampai nyawa aku diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan insya-Allah, mudah-mudahan Allah bagi kita istiqamah. Mudah-mudahan Allah Taala terimalah majlis ilmu kita yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan ini. Kita harapkan daripada rahmat Allah, harapkan keberkatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keberkahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah terima segala amalan kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli kutri unsa wa dhakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum. Taqabbal ya karim.